Pembentangan multimedia secara semantik. Berikut adalah nama-nama ahli kumpulan: Ahmad Syarifuddin bin Cik Yusof, Muhammad Saiful bin Jaafar, Tamara Chelvi, anak perempuan Lacumanan, Muhammad Lufti Zaid bin Abdul Rahman, Muhammad Amsyar bin Muhammad Arifin. Tugasan ini disediakan untuk Tuan Syekh Muhammad Alwi bin Syekh Abdul Qadir Al-Firdaus. Pengenalan maksud semantik bermula dari bahasa Yunani Greek yang bermaksud melambangkan, menandai. Semantikos bermakna memberikan tanda, sesuatu yang bermakna. Semantik bermula daripada perkataan sema. Takrifan semantik. Semantik ditakrifkan sebagai bidang yang terus memberikan perhatian kepada perkara-perkara makna yang terkandung dalam bahasa. Sumber kajian: Haji Majian et al. 1925 menjelaskan bahawa bidang linguistik semantik bermaksud kajian tentang maksud dan bahasa. Stoker, beliau menjelaskan bahawa sintaksis adalah teori yang mengkaji ayat. Sperber dan Wilson mengenakan semantik sistem penuh. Hajar Aziz menyatakan bahawa bidang semantik adalah bidang kajian tentang aspek makna dan bidang linguistik. Latar belakang ilmu semantik. Kepentingan yang pernah dikatakan oleh ahli bahasa bahawa keseluruhannya ketika dahulu termasuklah sarjana falsafah Yunani Greek. Sejarah ilmu semantik. Aristotle, orang yang pertama menjadikan perkataan sebagai unit yang paling kecil yang bermakna. Ilmu semantik pernah menjadi salah satu bahagian penting dalam bidang filologi. Pada tahun 1925, Reisig memulakan sesuatu pendapakan yang baru dalam tata bahasa. Pada awal ke-20, ilmu semantik mula mendapat perhatian. Pada awal tahun 1930-an, banyak perubahan penekanan dalam semantik. Detik yang paling bersejarah dalam sejarah ilmu semantik, kemunculan tulisan Gustav Steffens. Ullmann menerbitkan tulisan ini bahawa trend yang baru dalam bidang ilmu semantik. Lyon, kajian terhadap makna dan banyak diketepikan oleh ahli bahasa pada ketika itu. Nida, 1975, ahli bahasa yang belum pernah mengembangkan suatu pendekatan atau teori yang dicipta untuk mengkaji ilmu semantik. Selama 40 tahun kembangan ini, iaitu selepas 1950, minat terhadap ilmu semantik menjadi semakin hebat. Ini dapat dibuktikan berdasarkan jumlah kajian dan penyelidikan yang telah dibuat. Kajian sejarah semantik. Ullmann mengkajian mengenai ilmu semantik selepas 1950 tidak lagi memberi perhatian terhadap aspek sejarah awal semantik. Hashimah Jalaluddin 1994 berpendapat bahawa terdapat dua perkembangan dalam semantik, ialah semantik falsafah dan semantik linguistik. Tokoh utama: Wittgenstein, Ogden, Richard Riemann, Korzybski. Perkembangan kajian dalam bidang linguistik menyebabkan kemunculan pandangan bahawa bidang semantik harus tergolong dalam ilmu linguistik dan bukan dalam bidang falsafah lagi. Rumusan: bidang makna ataupun bidang ilmu semantik adalah sebahagian daripada ilmu linguistik, kerana sesuatu linguistik ataupun bahasa tidak akan sempurna jika tidak mempunyai unsur makna. Sebagai contoh, kita perlulah faham mengenai makna ayat ketika kita membaca suatu ayat ataupun menulis ayat. Kita juga perlulah mengetahui segala maksud tentang apa saja yang telah kita baca dan tulis. Teori dan konsep. Makna amat memainkan peranan penting untuk memberi erti. Tanpa makna yang terdapat dalam suatu bahasa atau linguistik, bahasa itu akan menjadi bahasa yang tidak lengkap. Ilmu semantik juga sangat penting kepada manusia untuk mencari erti. Kita dapat memahami dengan jelas tentang beberapa tokoh bahasa yang cuba menzahirkan suatu perkara yang sama, iaitu berapa pentingnya makna dalam suatu bahasa. Sekian, terima kasih.